Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 3 April 2023. Masyarakat berpeluang mengunjungi Bazar Ramadan Rahmah BRR di 3 lokasi terpilih di negeri ini. Ia melibatkan BRR Lintasan Desoka Kota Kinabalu, BRR Hadapan Sabindo Plaza Tawau dan BRR Juara Sport Arena Ketiau Putatan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Sabah, Joji Abbas menerusi kenyataannya berkata BRR ini diwujudkan bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat dengan menyediakan pilihan hidangan berbuka puasa pada harga lebih murah dan berpatutan. Dalam masa sama, menggalakkan peniaga menyediakan pelbagai juadah atau produk seimbang berteraskan menu rahmah kepada pengunjung bazar. Dengan ada menu ramah ni, orang lebih tertarik di mana kita tahu menu ramah RM5 kan. Jadi dengan RM5 tu sebenarnya kita boleh cover semua. Sama ada yang T20 pun boleh, B40 pun boleh merasa. Jadi kami buat begini untuk supaya semua boleh merasalah kami punya menu. Dengan adanya menu rahmah ni kita boleh menjamu juada yang mungkin sebelum ni harganya di luar kemampuan. Tetapi dengan adanya menu rahmah ni, maka kita boleh menjamu keluarga kita dengan harga yang begitu murah berbanding harga semasa yang mungkin lebih daripada harga rahmah lah. It's very good actually. Ya, kita harap kerajaan akan datang akan memberi lebih banyak lagi kemudahan dan kebajikan kepada rakyat-rakyat yang memerlukan actually. BRR dilaksana dengan kerjasama strategik antara KPDN, pihak berkuasa tempatan PBT atau swasta tanpa melibatkan sebarang implikasi perbelanjaan kepada kerajaan. Seramai 150 penerima golongan kurang berkemampuan dan 20 pelajar Madrasah Tafiz Darul Yatama Yaqub Khan di Membakut menerima sumbangan bakul Ramadan dan duit raya menerusi program memasak dan sedekah bubur lambuk bersama adabi dan program kasih Ramadan yang diadakan di Dewan Masjid Cahaya Iman Membakut. Program julung kali dianjurkan Masjid Cahaya Iman Membakut dengan kerjasama dan sumbangan pelbagai pihak korporat dan badan bukan kerajaan NGO ini dirasmikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ketika berucap, Datuk Arifin yang juga adun Membakut berkata, penganjuran program bukan sahaja bertujuan memupuk semangat kerjasama dalam kalangan ahli jawatan kuasa masjid dengan masyarakat, malah merupakan usaha meringankan beban golongan memerlukan dalam menyambut Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. Sebanyak 273 pek penghargaan Hari Raya Aidilfitri disediakan Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS untuk diagihkan kepada 13 agensi keselamatan dan kesihatan. Pek penghargaan ini antaranya mengandungi kuih muih aneka rasa, kurma, pek minuman percampuran dan serunding. NAP yang dipertua 3 Mutiara GRS merangka pengerusi Biro Kebajikan Mutiara GRS, Datin Linda Iwit memberitahu antara pasukan keselamatan yang terlibat adalah polis, infanteri, rela dan jabatan kesihatan. Untuk memberikan penghargaan dan juga menyantuni anggota-anggota pasukan keselamatan dan juga kesihatan yang terpaksa bekerja sempena dengan hari raya dan berjauhan dengan keluarga. Dan kami harap sumbangan kami yang serba sedikit ini dapat membolehkan mereka menikmati suasana hari raya walaupun berjauhan dengan keluarga mereka. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis pembungkusan kuih muih Hari Raya Aidilfitri kepada pasukan keselamatan dan petugas kesihatan negeri Sabah, anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS di Kota Kinabalu. Program Jelajah Ramadan RTM Sabah hari ini berada di daerah Keningau dengan memilih surau sebagai lokasi bersama komuniti dengan pelbagai pengisian menarik. Bagi mengetahui perinciannya, bersama wartawan Dulis Simon di Keningau. Silakan Dulis.
Baik, terima kasih rakan penyampai di RTM Kota Kinabalu. Bertemu lagi dalam program Jelajah Ramadan RTM 2023. Dan ketika ini saya berada di luar pekarangan Rumah Persekutuan Keningau di mana persiapan akhir untuk memasak bubur lambuk yang menjadi satu kemestian di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan bersama saya pada pagi ini iaitu pengurus penyiaran Keningau FM Cik Ivy Rudolf yang bersama saya ketika ini mungkin boleh kongsikan kepada penonton kelainan sambutan bagi tahun ini. Baik, untuk sambutan Jelajah Ramadan pada tahun 2023 ini, seperti yang telah diwawarkan menerusi TV ataupun radio, kita baru sahaja menyambut ulang tahun RTM yang ke-77. Jadi di situ timbullah ilham untuk memilih 77 buah masjid ataupun surau di seluruh Sabah ini. Jadi di Keningau ini kita telah memilih 2 buah surau, Al-Qayyum di Kampung Limbawan dan juga surau Kampung Sinarjaya di Tampulan. Dan saya rasa kelainan di situ adalah kita memilih surau berbanding dengan masjid adalah disebabkan saya merasakan di bulan Ramadan ini surau-surau yang kurang berkemampuan ataupun kurang daripada segi fasiliti dapat diketengahkan, dapat dinaiktarafkan selaras dengan impian pada tahun ini. Dan mungkin harapan dengan adanya program Jelajah Ramadan RTM 2023 di daerah Keningau ini. Ya, saya berharap agar program Jelajah Ramadan akan terus mekar dan sentiasa diperbaharui dari semasa ke semasa, dan mana tahu pada tahun 2024 kita akan menyaksikan satu pembaharuan Jelajah Ramadan, bukan saja mungkin bukan dibuat di masjid atau surau, mungkin dibuat secara besar-besaran di satu tempat yang khas. Baik, terima kasih sekali lagi dan nantikan laporan seterusnya setia bersama kami di RTM, kembali bersama rakan tugas di RTM Kota Kinabalu. Terima kasih, Dulis. Majlis Agama Islam Sabah MUIS merancang untuk mewujudkan kelas tuition khusus kepada anak-anak asnaf secara percuma. Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS, Muhammad Fikri Putung berkata, inisiatif itu bertujuan meringankan beban golongan berkenaan demi memastikan mereka mendapat pendidikan agama sewajarnya. Kita juga insya-Allah akan bakal menjadi kelas tuition untuk anak-anak asnaf ni lah, yang mana kelas ini kita adakan secara percuma ya kepada asnaf-asnaf atas satu inisiatif yang mana kita melihat golongan-golongan ini bukan semuanya golongan yang mampu untuk menampung kos-kos pendidikan dan sebagainya. Beliau bercakap kepada RTM selepas penyerahan sumbangan bakul makanan kepada 100 pelajar mualaf Anjung Pendidikan Penampang APEN sempena Ramadan di Masjid Al-Fatah IPD Penampang. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah pada mereka semua dan berdoakan agar mereka dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan diberi kemudahan lah, dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penyumbang dan semoga murah rezeki. Ya, memang dia punya sumbangan ni memang membantu dapat meringankan beban lah. APEN ditubuhkan bahagian zakat dan fitrah MUIS bagi menyediakan kelas tuition, kelas bimbingan mualaf, kelas kemahiran dan keusahawanan kepada asnaf di sekitar Penampang secara percuma. Pertubuhan Kebajikan Islam Perkis Negeri Sabah berjaya mengumpul sumbangan berjumlah RM120,000 daripada orang ramai untuk tabung Palestin. Majlis penyerahan sumbangan berkenaan kepada wakil Palestin akan berlangsung pada 9 April ini. Menurut pemangku Presiden Perkis Negeri Sabah Abdul Sani Marif, Perkis bergerak aktif sejak ia didaftarkan 2 tahun lalu untuk mengumpul dana tersebut melalui 17 bahagian seluruh negeri. Namun kutipan sumbangan tersebut terhenti setelah perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Sebenarnya tabung Palestin itu semenjak almarhum Datuk Seri Panglima Jalajin kita sudah kutip setahun yang lalu lah. Cuma kita terhalang kengkangan pandemik ni. Jadi kita belum dapat sampaikan. Tapi insya-Allah pada 9 hari bulan ini, 9 bulan April ni kita akan buat penyerahan tu kepada Aman Palestin. Abdul Sani berkata demikian kepada pemerintah selepas majlis berbuka bersama-sama ahli majlis tertinggi Perkis Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Turut diadakan pemberian sumbangan kepada golongan asnaf, ibu tunggal, balu dan mahat tafiz. Ada ibu-ibu tunggal yang ialah kami ni yang memerlukan juga kan. Memang legalah rasa
senang hati dapat bantuan begini. Dikenang juga ibu-ibu tunggal nih, ibu yang dah ada kerja lagi ini kan. Saya mengucapkan terima kasihlah karena jemputan ni dan menghargai. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kami terpilihlah mengurangkan beban kos dapur. Kerjaan sebab kami kan ibu tunggal. Terima kasih atas majlis ini. Terima kasih banyak-banyak. Ada kipas, ada apa-apa ada kurang kan, dan kami ada mau upgrade lah. Sebanyak 39 pain darah berjaya dikumpul menerusi kempen derma darah yang diadakan di Dewan Gereja St. Michael Penampang. Program tersebut anjuran bersama Hospital Queen Elizabeth HQE2 Kota Kinabalu dengan kerjasama Gereja St. Michael Penampang. Penyelaras kempen derma darah George Maison berkata, kempen derma darah setiap tahun ini antara inisiatif pihaknya bagi menampung keperluan darah yang agak kritikal. Kita tahu bahawa keperluan darah pada ketika ini memang sangat kritikal, terutama sekali di hospital-hospital. Jadi kita ambil peluang ini untuk membantu mereka-mereka yang amat memerlukan. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para penderma. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM semasa kempen derma darah di Dewan Gereja St. Michael Penampang. Bagi penderma darah, kempen tersebut adalah peluang terbaik bagi membantu golongan memerlukan. Perasaan saya bersyukur saya dapat bantu orang dan diharapkan orang ramai boleh datang untuk menderma darah sebab sekarang kekangan kalau puasa orang Muslim tidak dapat datang, jadi diharapkan yang bukan beragama Muslim boleh datang untuk menderma darah, menolong kita punya hospital yang kekurangan bekalan darah lah. Sangat bertuah lah sebab ada program ini supaya kita dapat membantu lagi ramai orang yang memerlukan darah lah. Harapan saya agar lebih ramai yang akan tampil untuk derma darah pada masa akan datang. Saya happy sebab sebelum derma darah hari ini bolehlah tolong-tolong orang yang memerlukan. Harap dorang makin sihat lah, makin sihat selepas kena terima darah baru. Baik saudara, berita Pagi Sabah edisi Isnin 3 April berakhir di sini. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Akai sino sumindangan sa